Kita akan belajar perniagaan tingkatan 5 bab 1 pengurusan sumber manusia. Hari ini kita akan fokus jenis struktur organisasi. Kepentingan sumber organisasi kepada sebuah syarikat perniagaan ada 4 kepentingan: menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja. 2. Mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi. 3. Mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan dalam organisasi dan membolehkan penyelarasan antara fungsi. Yang pertama, kita tetapkan bidang tugas dan tanggungjawab pekerja. 2. Kita wujudkan rantaian arahan dan komunikasi. 3. Kita agihkan sumber dengan cekap dan berkesan. Dan 4. Barulah kita selaraskan antara fungsi. Jadi macam mana nak mengingat dia? Formula mengingat dia, kepentingan SO. SO ni sumber organisasi. Tetap, rantaian, agih, selaras. Jadi cikgu ringkaskan lagi. SO penting. Sumber organisasi penting. Apa kepentingan sumber organisasi ni? SO penting, teras. Tetap, rantaian, agih, selaras. Okey. Jenis struktur organisasi ada 5. 1. Struktur organisasi berdasarkan metrik. 2. Berdasarkan pelanggan. 3. Berdasarkan produk. 4. Berdasarkan fungsi. Dan 5. Berdasarkan geografi dan wilayah. Formula mengingat dia: struktur, mat, pelanggan, produk, fungsi, geografi. Struktur, mat, pelanggan, produk, fungsi, geografi. Okey, metrik, pelanggan, produk, fungsi, geografi. Okey, yang pertama, struktur organisasi berdasarkan metrik. Nak mengingat dia, okey, struktur organisasi berdasarkan metrik ni, pengurus besar, dia akan di bawah dia adalah pengurus projek, pengurus kewangan, pengurus pengeluaran, pengurus pemasaran. Semua pengurus level 1 ni semua pengurus. Okey, di bawah pengurus adalah eksekutif. Eksekutif A, eksekutif projek B, eksekutif projek C. Okey. Di bawah eksekutif ni barulah wakil kewangan, wakil pengeluaran, wakil pemasaran, wakil kewangan, wakil pengeluaran, wakil pemasaran. Di bawah pengurus pemasaran ada wakil pemasaran. Di bawah pengurus pengeluaran, wakil pengeluaran. Di bawah pengurus kewangan ada wakil kewangan. Jadi wakil kewangan ni dia di bawah pengurus kewangan dan di bawah eksekutif projek. Nampak tak pertalian wakil ni? Wakil ni dia link kepada pengurus kewangan, di bawah pengurus kewangan dan di bawah eksekutif projek. Eksekutif pula di bawah pengurus. Wakil bawah pengurus dan eksekutif. Eksekutif ni bawah pengurus. Ini awak boleh tengok rantaian ni macam mana nak ingat. Metrik ni dia ada pengurus, eksekutif, wakil. Ada 3 individu penting ni. Pengurus, eksekutif dan wakil. PEW. PEW. Ataupun awak boleh ingat WEP. Web metrik. Wakil, eksekutif dan pengurus. Struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Pengurus besar, di bawah dia ada pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D dan pelanggan E. Ini kebanyakannya awak akan jumpa di kerap digunakan oleh organisasi yang menawarkan perkhidmatan, contohnya perkhidmatan bank sebab dia ada pelanggan-pelanggan. Okey, jadi formula mengingat dia pelanggan A, B, C, D, E. Di bawah struktur organisasi berdasarkan pelanggan ni, organisasi yang wujud ni berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, dan kerap digunakan oleh organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Contohnya bank lah. Bank, kita nampak bank jelas kat sini. Perkhidmatan kaunter, unit amanah, khidmat nasihat pelaburan, pembiayaan dan perniagaan antarabangsa. Nak mengingat dia senang je. Pelanggan A, B, C, D, E. Jadi bila awak ingat bahagian pelanggan ni, awak ingat bank. Struktur organisasi berdasarkan produk. Ini pun senang. Produk A, produk B, produk C, produk D dan
produk E. Struktur organisasi jenis ini biasa digunakan oleh perniagaan yang besar dan mengeluarkan pelbagai jenis dan barisan produk. Produk ini melibatkan pengelompokan aktiviti atau tugas berdasarkan produk yang dihasilkan. Para pekerja yang ditempatkan mengikut bidang kemahiran masing-masing dalam mengeluarkan satu-satu produk-produk yang tertentu. Jadi kalau pengurus produk A dikeluarkan produk A je, produk B dikeluarkan produk B dan seterusnya. Okey. Struktur organisasi berdasarkan produk ni memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan semua operasi yang berkaitan dan menempatkan individu mengikut pengalaman, pengetahuan, kepakaran dalam menghasilkan produk-produk yang tertentu. Okey, cara nak mengingat dia senang je. Produk A, B, C, D, E. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Dia ada pengurus besar, sumber manusia, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan, penyelidikan, pengurus pemasaran. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi yang popular kerana mudah dibentuk dan diamalkan, saling berkaitan, dikelompokkan dalam satu jawatan. Struktur ini diwujudkan berdasarkan kepada fungsi utama dalam organisasi seperti jabatan pengeluaran, pemasaran, kewangan, sumber manusia dan penyelidikan dan pembangunan. Pekerja dan kaki tangan akan ditempatkan mengikut kelayakan, kemahiran dan kepakaran dalam menjalankan fungsi tertentu. Jadi nak ingat dia fungsi manusia keluar wang selidik pasar. Manusia. Ini contoh dia. Contoh struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi berdasarkan geografi dan wilayah. Struktur organisasi berdasarkan geografi dan wilayah. Okey, ini contoh dia. Cikgu bagi pengurus wilayah utara, selatan, timur, tengah, Sabah dan Sarawak. Dia nak ingat dia wilayah lah. Boleh ingat daerah ke. Ini cikgu bagi contoh wilayah. Sebab dia geografi. Okey, sekian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.